warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah pentadbiran undang-undang iaitu Puan Amirah Hazwani binti Anwar. Seterusnya terima kasih kepada rakan perjuangan saya yang bertungkus lumus menyiapkan tugasan ini bersama. Dan last sekali, yang terakhir adalah terima kasih juga kepada penonton yang sudi menonton tajuk perbahasan video kali ini. Okey, nama saya Nur Umairah binti Abdullah, nombor menteri I1810262. Jadi tajuk pembentangan kami di video ini adalah Mahkamah Syariah Negeri-Negeri. Okey, saya mulakan tajuk perbahasan kami dengan menerangkan apa itu maksud Mahkamah Syariah. Okey, definisi mahkamah. Mahkamah ni merupakan satu tempat bagi satu individu untuk mendapatkan keadilan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan di negara kita ini. Manakala masuk syariah pula ialah suatu hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beragama Islam. Okey, daripada sini kita dapat mengetahui bahawa apa itu maksud mahkamah, apa itu maksud syariah. Oleh yang demikian, kita dapat memahami bahawa mahkamah syariah ni merupakan satu tempat yang memberikan keadilan terhadap hak-hak individu berlandaskan hukum hakam yang telah diperuntukkan oleh Islam. Okey, tadi kita dah memahami apa itu maksud mahkamah syariah. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada mahkamah syariah negeri-negeri. Okey, apa tu mahkamah syariah negeri-negeri? Mahkamah syariah negeri-negeri ini adalah satu badan yang berada di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam di setiap negeri. Mahkamah syariah negeri ini ditubuhkan di setiap daerah-daerah negeri bagi menjalankan pentadbiran agama-agama Islam dengan lebih teratur dan berkesan. Mahkamah syariah negeri-negeri ini juga dia bertanggungjawab untuk membicarakan dan menjatuhkan hukuman kepada orang Islam yang telah melakukan jenayah sivil maupun jenayah agama. Mahkamah syariah negeri-negeri juga dia bertanggungjawab dalam menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri-negeri yang berada di Malaysia. Okey, tajuk perbahasan seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Saya Sadatul Rasmawati binti Ahmad Jafri, nombor metri I183033298. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai latar belakang JKSM iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Okey. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia iaitu JKSM ditubuhkan pada 1 Mac 1988. Dan ketika itu hasil keputusan mesyuarat pula, mesyuarat jemaah pada 3 Julai 1996. Dan ia juga dirasmikan oleh Datuk Paduka Dr. Abdul Hamid bin Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 15 Disember 1998. Okey. Pada awal penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini iaitu JKSM mempunyai 15 jawatan yang diketuai oleh Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syar'i dan beberapa orang pegawai yang terdiri daripada Ketua Pendaftar, Pegawai Takbir dan Diplomatik serta beberapa orang pegawai sokongan yang lain. Okey. Sekarang jumlah keseluruhan jawatan yang terhasil adalah sebanyak 377 merangkumi kumpulan pengurusan tertinggi, pengurusan dan profesional, sokongan 1 dan sokongan 2. Okey. Seperti mana yang kita tahu, ada satu bahagian baharu iaitu bahagian sokongan keluarga BSK telah diwujudkan di JKSM. Kewujudan BSK adalah hasil dari keputusan yang dicapai semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI kali ke-47 pada tahun 2007 yang telah dipermusikan oleh Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi yang amat berhormat Perdana Menteri pada ketika itu. Okey. Kita nampak pada ketika itu yang dipengerusikan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam iaitu Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Ketika itu beliau Perdana Menteri pada tahun 2007. Okey. Di situ juga, di JKSM juga terdapat beberapa lokasi. Antaranya ialah lokasi yang pertama, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia terletak di Aras 3. JKSM ni mempunyai banyak lokasi.
Okey, lokasi yang pertama, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia terletak di Aras 3, bangunan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Okey, lokasi yang kedua, JKSM berpindah ke Perpustakaan Awam bahagian Hal Ehwal Islam. BAHEIS, BAHEIS, kita dikenali sebagai BAHEIS, Aras 3 di Jabatan Perdana Menteri, JPM. Okey, seterusnya lokasi yang ketiga, tahun Jun 1999, JKSM berpindah ke Rumah Persekutuan Kuala Lumpur, Aras 6. Okey. Lokasi yang keempat pula, tahun Jun 2001, JKSM berpindah ke Aras 2 hingga 3 Blok D7 Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Okey, yang terakhir, lokasi yang terakhir pada 2 Februari 2017 sehingga kini, JKSM beroperasi sepenuhnya di Blok C, Kompleks Islam Putrajaya, nombor 20, Jalan Tunku Abdul Rahman, Prison 3, 62100 Putrajaya. Okey. Terdapat maklumat tambahan iaitu senarai Ketua Pengarah atau lebih dikenali sebagai Ketua Hakim Syar'i. Okey. Berdasarkan pemerhatian tersebut, jawatan Ketua Hakim tidak dihadkan tempoh pemilikan itu kerana ia memiliki Ketua Hakim yang kekal dalam jawatan hampir belasan tahun. Okey. Kat sini ada juga terdapat hampir 10 tahun, bahkan ada yang bawah 5 tahun juga. Okey, seperti mana yang tertera di sini. Okey. Waktu tahun 1998 hingga 2010 diketuai oleh Tan Sri Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman. Okey. Seterusnya, pada tahun 2010 hingga 2017, Tan Sri Datuk Setia Dr. Ibrahim Lembut. Seterusnya pula, pada tahun 2017 hingga 17 Mac 2019, Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Ibrahim. Okey. Dan sekarang, 1 April 2019 hingga kini, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Okey, sekarang senarai yang diketuai Ketua Hakim Syar'i adalah Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Okey, sekarang kita dapat tahu dan kita dapat mengenali apa itu JKSM dan siapa yang mengetuai Ketua Hakim sehingga sekarang. Okey. Nama saya Nur Fatihah binti Razak, I18303314. Kumpulan kami diberi tajuk pembentangan iaitu Mahkamah Syariah Negeri-Negeri. Saya akan bentangkan mengenai bahagian saya iaitu ahli-ahli individu. Ahli-ahli individu yang saya senaraikan adalah 16. Yang pertama ialah Ketua Pengarah ataupun Ketua Hakim. Yang kedua, Pegawai Perhubungan Awam. Yang ketiga, Pegawai Penyelidikan. Yang keempat, Pakar Rujukan. Yang kelima, Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Yang keenam, Ketua Hakim Syar'i Negeri atau Wilayah Persekutuan. Yang ketujuh, Ketua Pendaftaran. Yang ke-8, Pengarah Kanan Pengurusan. Yang ke-9, Pengarah Kanan Kehakiman. Yang ke-10, Pengarah Bahagian Hikmat Pengurusan dan Sumber Manusia. Yang ke-11, Pengarah
bahagian teknologi maklumat dan komunikasi. Yang ke-12, pengarah bahagian pusat sumber maklumat dan penerbitan. Yang ke-13, pengarah bahagian latihan. Yang ke-14, pengarah bahagian pendaftaran, keurusetiaan dan rekod. Yang ke-15, pengarah bahagian sokongan keluarga. Last sekali, yang ke-16, pengarah bahagian dasar dan penyelidikan. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Ismail, nombor menteri I183033355. Hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu fungsi Mahkamah Syariah dan juga peranan individu dan juga institusi. Okey, pada bahagian fungsi Mahkamah Syariah terdapat 12 bahagian iaitu yang pertama, mengendalikan kes-kes Mahkamah Rayuan Syariah di Malaysia. Yang kedua, menggubal dasar dan strategi untuk mempertingkatkan prestasi Mahkamah Syariah negeri-negeri. Yang ketiga, menyelaraskan prosedur kehakiman untuk diterima pakai di setiap negeri-negeri. Yang keempat, mengawal dan menilai program dan aktiviti Mahkamah Syariah negeri-negeri yang menerima pakai skim perkhidmatan guna sama pegawai syariah persekutuan. Yang kelima, membina dan melaraskan kaedah-kaedah dan arahan amalan serta peraturan kepada semua pegawai syariah di JKSM, negeri-negeri dan juga agensi-agensi lain yang berkaitan. Yang keenam, membangun, menelaras dan mentadbir penggunaan sistem berkaitan dengan maklumat elektronik di JKSM, juga negeri-negeri dan agensi berkaitan. Yang ketujuh, ia menguruskan pembangunan dan keperluan modal insan di JKSM, juga negeri-negeri dan juga agensi berkaitan. Yang ke-8, dia membangunkan pusat sumber maklumat dan penerbitan berkaitan dengan sistem perundangan kehakiman syariah bagi menyediakan bahan-bahan rujukan. Yang ke-9, melaksanakan penyelidikan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman syariah sesuai dengan perkembangan semasa. Yang ke-10, mengawal selia perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah melalui tindakan penguatkuasa dan pelaksanaan perintah. Yang ke-11, menyalurkan pendahuluan nafkah kepada pelanggan yang layak sementara tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah diselesaikan di Mahkamah Syariah. Yang ke-12, menyediakan perkhidmatan PSK transit kepada pelanggan Mahkamah Syariah di wilayah Persekutuan Malaysia, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Bagi peranan individu dan institusi di Mahkamah Syariah berdasarkan struktur organisasi, yang pertama iaitu Mahkamah Rendah Syariah. Mahkamah Rendah Syariah peranannya ialah membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh individu di bawah enakmen pentadbiran agama Islam atau undang-undang bertulis yang diberi kuasa memenjarakan sehingga 1 tahun atau mengenakan denda tidak melebihi RM2,000. Yang kedua, Mahkamah Rendah Syariah juga kebanyakan membicarakan kes-kes di peringkat daerah sahaja. Yang ketiga, Mahkamah Rendah Syariah mendengarkan dan memutuskan tindakan dan persidangan kes berkaitan dengan harta yang melibatkan semua pihak sebagai orang yang beragama Islam, dan juga tuntutan tersebut tidaklah melebihi RM100,000. Yang kedua, Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil. Yang kedua, ianya membicarakan kesalahan seseorang di bawah enakmen pentadbiran agama Islam atau undang-undang bertulis yang lain serta dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda melebihi RM2,000 hingga RM5,000. Yang ketiga, mempunyai bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes daripada Mahkamah Rendah Syariah. Yang keempat, ianya menyediakan jurnal mahkamah untuk diterbitkan bagi setengah atau setiap negeri. Yang kelima, ia mendengar dan memutuskan tindakan dan persidangan kes berkaitan dengan harta yang melibatkan semua pihak sebagai orang yang beragama Islam dan tuntutannya tersebut melebihi RM100,000. Yang ketiga, iaitu yang terakhir sekali, iaitu Mahkamah Rayuan Syariah.
Mahkamah Rayuan Syariah mendengar dan memutuskan sebarang rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Ianya mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan semula tentang keputusan Mahkamah Tinggi Syariah. Yang ketiga, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa untuk mengurangkan hukuman. Yang keempat, Mahkamah Rayuan Syariah juga mempunyai kuasa untuk membatalkan mana-mana sabitan hukuman yang dilakukan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Yang kelima, Mahkamah Rayuan Syariah boleh didengarkan setiap rayuan akan didengarkan sekurang-kurangnya oleh 3 orang panel hakim dan setiap keputusan mahkamah adalah muktamad dan sah. Saya Siti Mariam Alia binti Rosli, I18303375. Saya akan membicarakan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah. Undang-undang Islam yang juga dikenali sebagai Undang-Undang Diri mempunyai bidang kuasa yang amat terhad sebagaimana yang ditetapkan oleh perlembagaan dan ia hanya boleh dikuasakan kepada orang Islam sahaja. Undang-Undang Diri yang menjadikan bidang kuasa Mahkamah Syariah telah dijelas dengan terperinci di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kuasa Badan Perundangan Negeri untuk menggubal perkara-perkara mengenai undang-undang Islam. Termasuklah kuasa penubuhan mahkamah yang mempunyai bidang kuasa terhadap orang-orang Islam sahaja. Selain itu, diperuntukkan juga bahawa mahkamah-mahkamah tersebut tidak boleh mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Walaupun peruntukan itu menyatakan perkara-perkara yang dimasukkan di dalam senarai negeri, ada banyak undang-undang persekutuan yang menghadkan bidang dan pemakaian undang-undang negeri. Sebagai contoh dalam kes warisan, mati berwasiat dan tidak berwasiat, iaitu harus dipertimbangkan yang diberikan kepada akta probate dan pentadbiran dan akta pusaka kecil. Dalam bidang undang-undang jenayah, khasnya bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam bidang undang-undang jenayah, khasnya bidang kuasa Mahkamah Syariah terhad kepada orang Islam dan mahkamah ini hanya mempunyai bidang kuasa berhubung dengan kesalahan-kesalahan seperti yang diberi peruntukan oleh Undang-Undang Persekutuan. Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 diperuntukkan bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah tidak boleh dijalankan berhubung dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara atau suatu tempoh yang tidak melebihi 6 bulan atau apa-apa denda melebihi 1,000 atau kedua-duanya sekali. Pada tahun 1984, bidang kuasa Mahkamah Syariah telah diperluaskan di mana melalui Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah 1965 menjadi pindaan 1984. Mahkamah Syariah boleh menjatuhkan hukuman penjara yang tidak melebihi 3 tahun atau apa-apa denda tidak melebihi 5,000 atau 6 sebatan atau gabung semua sekali hukuman tersebut. Seterusnya, bidang kuasa sibil Mahkamah Syariah. Dari segi praktikalnya, Mahkamah Syariah hanya membicarakan dan menguruskan kes yang tertentu seperti perkahwinan, perceraian, nafkah anak dan isteri, warisan dan harta sempercarian. Hubung dengan undang-undang keluarga pula telah berlaku beberapa pengubalan dan pembaharuan yang menguraikan dengan jelas kedudukan yang dalam aspek yang berkenaan. Berkaitan dengan warisan pula, Mahkamah hanya mengeluarkan akaun faraid kepada orang yang berhak mengikut kenyataan dan keputusan yang dibuat oleh pemegang amanah atau pegawai daerah atau peguam sahaja. Dalam bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah pula, NM telah menyelesaikan pelbagai kesalahan yang diletakkan di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Secara umumnya, kesalahan tersebut boleh dibagi kepada 5 kategori, iaitu kesalahan isteri, suami isteri seperti menganiayai isteri dan tidak taat kepada suami. Yang kedua, kesalahan berhubung dengan seks seperti persetubuhan haram, berhalwat, sumbang dan melacur. Yang ketiga, kesalahan berhubung dengan minuman keras seperti meminum, menjual dan membeli. Kesalahan yang keempat, kesalahan dari aspek keimanan seperti tidak melaporkan dan mendaftar masuk atau keluar agama Islam dan kesalahan yang berhubung dengan pengambilan anak angkat. Pelbagai kesalahan yang lain tidak termasuk dalam kategori di atas. Walaupun perubahan dibuat dalam enakmen negeri, namun pada hakikatnya bidang kuasa Mahkamah Syariah masih lagi dianggap kecil dan sempit. Ini adalah kerana tidak semua kesalahan dan hukum syarak menjadi bidang kuasa Mahkamah Syariah. Sebagai contohnya, sebahagian besar kesalahan-kesalahan jenayah di Malaysia terkandung dalam kanun kesesaan. Di samping itu, terdapat banyak kesalahan yang disebut sebagai kesalahan agama tidak dapat dikuatkuasa oleh undang-undang berkenaan kerana terdapat halangan perlembagaan. Begitu juga berkaitan dengan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syarak tidak dapat dilaksanakan kecuali kalau boleh dianggap sebagai ta'zir, iaitu hukum denda yang tidak melebihi 5,000 atau 3 tahun penjara atau 6 sebatan atau gabungan mana-mana hukuman tersebut.
saya akan bentangkan mengenai kes-kes berkaitan mahkamah syariah negeri-negeri. Okey, dalam bidang kuasa syariah ini ditentukan oleh Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 pindaan 1984. Ia memperuntukkan bahawa mahkamah syariah juga boleh menjatuhkan hukuman maksimum seperti denda RM5,000 ataupun penjara maksimum 3 tahun ataupun sebatang 6 kali ataupun gabungan hukuman-hukuman berkenaan. Okey. Setiap kesalahan jenayah setiap kesalahan jenayah syariah juga boleh dilihat peruntukannya di dalam 3 tempat, iaitu pertama, kesalahan-kesalahan enactment, ordinance atau undang-undang keluarga Islam negeri-negeri. Yang kedua, kesalahan-kesalahan di bawah undang-undang kesalahan jenayah syariah yang secara khususnya memberikan peruntukan berkaitan dengan jenayah berkenaan. Okey, yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan di bawah undang-undang pentadbiran agama negeri-negeri. Okey, kesalahan-kesalahan yang berada di tempat ketiga ini juga turut melibatkan kesalahan jenayah matrimoni seperti poligami tanpa izin mahkamah ataupun penceraian di luar mahkamah. Okey, enactment kesalahan jenayah telah membentuk beberapa kategori, iaitu kesalahan pelbagai seperti membawa lari wanita yang sudah bersuami, menghalang menghalang pasangan yang telah bernikah menjalani kehidupan seperti suami isteri, menghasut suami isteri supaya bercerai ataupun meninggalkan kewajipan, menjual ataupun memberi anak kepada orang bukan Islam, ataupun qazaf, iaitu menuduh zina, ataupun mengutip zakat tanpa kebenaran dan menyalahgunakan tanda halal. Okey. Yang kedua, berhubung dengan agama Islam dengan institusinya seperti menghina perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Pihak berkuasa agama fatwa ingkar perintah mahkamah berjudi, minum arak dan minum minuman yang memabukkan. Okey, yang ketiga, yang terakhir, bersosial seperti sumbang mahram, pelacuran hubungan sejenis, kaluat lelaki berlagak seperti pondan dan perlakuan tidak sopan di khalayak awam. Okey, sebagai kesimpulan, apa yang kita dapat simpulkan daripada video kali ini, mahkamah syariah ni dia telah mengalami perubahan yang lebih cekap dan efisien, di mana masyarakat telah memberi pengiktirafan kepada mahkamah syariah. Okey, hal ini dapat dilihat apabila mahkamah syariah tu berjaya mengatasi dan mengendalikan kes-kes kekeluargaan khususnya kepada masyarakat Islam serta kes-kes jenayah syariah. Oleh yang demikian, perlulah pihak berkuasa mengemukakan maklumat sesebuah institusi di mahkamah syariah bagi dapat membantu masyarakat awam khususnya masyarakat Islam di Malaysia agar lebih memahami bidang kuasa mahkamah di Malaysia. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton dan bye.